Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Assalamualaikum. Hey, what's up gang? It's me, your boy Nabil Ahmad, dan anda sedang mendengar Celebrity Podcast bersama dengan saya. So, how is it guys? Macam mana guys 3 episod yang lepas? Harap-harap yang mendengar daripada dulu sampai sekarang masih lagi setia mendengar, masih lagi orang cakap sudi untuk bersama-sama dengan saya. Hidup ni sebuah perjalanan. Kita dah tahu dah destinasi dia. Kita semua dah tahu dah destinasi kita adalah akhirat. So, bak kata orang putih, it's not the destination, it's the journey. Itulah yang kita tengah lalu sekarang ni. Everybody have their own journey. Kita semua ada perjalanan hidup kita masing-masing. Kan? Ada orang daripada susah jadi senang. Ada orang daripada senang tiba-tiba jadi susah. Ada orang susah tak senang-senang. Ada orang senang tak susah-susah. So, masing-masing dengan perjalanan hidup masing-masing. Tapi dalam perjalanan kita melalui kehidupan ni, ada satu benda guys yang sangat-sangat penting yang kita semua perlu ada. Kalau tak ada, dia jadi macam masalah. Kenapa kau tak ada benda ni Dan benda itu, perkara itu adalah ilmu. Ilmu guys. Ilmu ni satu benda yang macam saya keluar tablik, saya baru belajar sesuatu pasal ilmu tau. Ustaz-ustaz saya cakap apa tau? Dia cakap macam ni, Abang Nabil, benda-benda yang Abang Nabil belajar dekat sekolah dulu, itu ilmu ke apa? Saya cakap itu ilmu lah. Ilmu kan, ilmu kita belajar. Dia kata tak, tu bukan ilmu, itu adalah maklumat. Maklumat guys. That is only information. Apa yang kita belajar dekat sekolah dulu, matematik lah, sejarah lah, geografi lah, apa semua adalah maklumat. Make sense? Sebab benda tu semua kita perlukan maklumat-maklumat tu semua. So, kat mana duduknya ilmu ni? Ilmu ni sebenarnya adalah perkara-perkara yang turun daripada langit. Yang dapat kat nabi-nabi kita ni, itulah ilmu. So, apa yang ada dalam Quran adalah ilmu. Apa yang kita baca hadis adalah ilmu. Ini adalah perkara-perkara yang turun daripada langit, yang Allah bagi tahu dekat malaikat, malaikat bagi dekat nabi, nabi share dengan kita. Inilah kategori ilmu. Wallahu alam. Boleh juga refer dekat ustaz-ustaz lain kan, kalau ada yang rasa macam apa pula matematik adalah ilmu, boleh je panggil kan. Tapi macam saya, bila saya dapat tahu perkara ni, saya rasa ada relevan dia. Benda-benda yang kita belajar kat sekolah ni, kat universiti, dekat college ni, dia hanya duduk di kategori maklumat. Sebab ilmu ni tinggi guys. Ilmu ni tinggi. Ilmu alam akhirat, ilmu alam kubur. Siapa yang boleh describe benda ni? Tak ada satu manusia yang pernah pergi alam kubur, lepas tu keluar, lepas tu cerita kat kita. Tak ada. Dia bukan macam korang belajar matematik. Matematik, cikgu belajar daripada cikgu pasal matematik, tambah-tambah, tolak ni, apa benda semua. Tapi bila mati, nak tanya, pakai tak matematik kat dalam kubur? Pakai tak? Tak pakai. Pakai ke matematik dekat alam akhirat? Tak pakai. Tapi apa yang pakai? Surah Al-Mulk, surah Yasin kan, Al-Quran ni, sedekah ni, amal-amal yang kita buat ni, ini semua adalah perkara-perkara yang kita guna di alam akhirat. So, kat sinilah di mana saya nak menegakkan relevannya di antara maklumat dengan ilmu. So, kena ada standard lah guys. Kena ada standard kan. Sebab Allah dah bagi tahu Nabi punya standard macam mana kan, malaikat punya standard macam mana, setan punya standard macam mana, manusia punya standard pun macam mana. Sama lah juga dengan ilmu dan juga maklumat. Mestilah ada level-level dia kan. So guys, ilmu ni penting. Macam kita dah belajar-belajar ni, ilmu ni penting sebab apa? Orang yang ada ilmu, dia boleh berjaya dunia akhirat. Dan kejayaan sebenar ni adalah apa? Kejayaan hanya ada dalam agama guys. Apa itu agama? Agama adalah taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad SAW. So, kalau orang yang pernah keluar pergi belajar kan dekat tablik, dia akan duduk dekat dalam 6 sifat yang kita belajar. Yang pertama, yakin kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua,
solat, khusyuk. Yang ketiga, ilmu zikir. Yang keempat, ikram muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam, keluar khuruj tabligh. So ilmu zikir ni dia duduk dekat nombor 3 guys. Pentingnya ilmu dengan zikir. Orang yang ada ilmu, dia tak zikir, dia lalai. Orang yang zikir tapi dia tak ada ilmu, dia sesat. So guys, kat sini lah kita nak elaborate benda ni kan. So orang yang ada ilmu, dia akan tahu kejayaan sebenar di mana. Kan? Adakah memiliki sebuah kereta mewah, hebat ni satu kejayaan? Ya, mungkin sebab dia subjektif. Aku dah berjaya. Aku rasa aku dah berjaya. Aku dah berjaya memiliki kereta ni. Tapi adakah ini kejayaan yang sebenar? Orang yang ada ilmu tahu perkara-perkara macam ni adalah perkara-perkara yang akan ditinggalkan. Kita mati, ada tak orang mati bawa masuk kereta dalam kubur? Tak ada. Ada tak orang yang mati dia bawa rumah dia masuk dekat dalam kubur? Duit dia berjuta-juta dia bawa masuk dalam kubur. Bini dia, anak-anak dia, semua dia bawa masuk dalam kubur bila dia. Sebab dia dah berjaya, ada keluarga. Aku dah berjaya, aku dah ada keluarga. Tapi kejayaan ini adalah kejayaan sementara di dunia. Bukannya kita nak suruh kalau macam tu tak payahlah berjaya. Tak. Bukannya nak cerita ni untuk suruh tak berjaya. Berjaya, kena berjaya. Nak ada keluarga pun kena berjaya. Nak ada kereta pun kena berjaya. Nak ada rumah kena berjaya. Nak ada kehidupan yang baik kena berjaya. Tapi ilmu yang akan bagi tahu kita ini semua hanya kejayaan sementara. Tapi kejayaan sebenar hanya ada dalam agama. Kan, Quran tu yang akan kita bawa, kan, solat kita yang akan kita bawa, sedekah, zakat kita yang akan kita bawa, akhlak kita, amal kita, ini semua adalah kejayaan-kejayaan sebenar yang akan kita bawa. Macam mana kau boleh tahu benda ni? Baru ada ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Kena cakap tadi, kejayaan hanya ada dalam agama. Nak dapat ilmu kena duduk dalam agama. Kenalah pergi tempat-tempat yang ada agama. Masjid, surau, madrasah. Ini semua tempat-tempat yang ada agama. Dan dalam tu ada kejayaan. Easier said than done lah guys. Cakap senang kan, tapi nak buat, nak istiqamah. Nak buat boleh buat, tapi nak istiqamah tu, nak selalu berada di jalan Allah, nak selalu berada di atas landasan yang betul. Kita manusia pula, Allahu Akbar, kita mesti tersasar ni. Tapi kena tahu, apa dia? Pintu taubat Allah tak pernah tutup. Selagi azan masih ada dengar, selagi matahari tak naik belah barat, selagi itulah pintu taubat Allah ni terbuka untuk kita. Jangan tanya Allah, berapa banyak kali lagi Allah boleh terima taubat aku? Tak, jangan tanya Allah macam tu. Kita tanya diri kita, berapa banyak kali lagi perlu aku bertaubat? Kenapa tak nak insaf ni? Kenapa setiap kali nak kena taubat? Insaf lah. Insaf, buat baik terus, buat amal terus. So, lain-lain tu kita serah dekat Allah. Cuba kita tengok banyak orang alim-alim, orang ulama-ulama yang hari-hari dia kongsikan ilmu dekat kita. Dia bukan kongsi matematik, geografi. Bukan. Dia kongsi ilmu. Beza kan? Dia orang kongsi ilmu agama. Itu dia yang sebenar dia. So macam kita ni kena ada ilmu. Kalau tidak, kita lah manusia yang paling rugi sekali. Sebab kehidupan dekat dunia ni sekejap sangat guys. Ulama kata, ada yang kata kehidupan kita kat dunia ni kalau diikut nisbah dengan kehidupan dekat akhirat, baru 2 minit setengah. Ada yang 2 hari setengah, ada yang 3 hari. Still pendek kot. Kita boleh hidup maksimum pun berapa umur? 60. Kalau pergi lebih daripada Nabi pun 65 ke 70 ke, kira dah hebat lah tu. Tu memang Allah bagi peluang sangat-sangat lah tu untuk buat amal, bagi semayang lagi, buat pahala lagi. Tapi bila mana kita bercakap macam ni, ini adalah berdasarkan maklumat atau ilmu? Mestilah ilmu. Ini adalah berdasarkan ilmu yang Allah dah turun kepada kita melalui Quran, melalui hadis. Jadi guys, antara cara-cara untuk kita selalu dapat ilmu Allah, sentiasa baca Muntakab Hadis. Carilah buku, nama tajuk buku tu boleh Google sekarang, Muntakab Hadis, Fadilat Amal, Fadilat Sedekah. Dalam tu semua banyak tu cerita-cerita, banyak hadis-hadis Nabi, banyak cerita-cerita sahabat yang ada dekat dalam tu, yang hari-hari kita baca. Memang saya dulu pernah tanya ustaz saya tak faham lah ustaz, hadis ni kan macam mana syarah dia, macam mana nanti saya baca, saya nak, anak saya tanya, saya nak syarahan. Dia kata jangan risau, kita baca dan buat je.
kefahaman tu Allah yang akan bagi. Power kan? Ustaz-ustaz kita power tau. Kita tanya je, dia orang ada jawapan. Macam mana dia orang boleh bagi jawapan tu? Allah bagi ilmu. Sebab tu ilmu dengan keyakinan ni dia kena ada. Cuba bayangkan Ustaz, macam mana saya nak faham hadis ni? Saya tak faham Ustaz. Ustaz ada bolehlah saya tanya. Kalau Ustaz tak ada, macam mana saya nak tanya siapa? Tak apa, baca je. Nanti Allah yang akan bagi faham. Tengok satu ayat yang kalau kita tak ada keyakinan pada Allah, kita boleh tak cakap macam tu? Kita mesti tak boleh cakapnya kan. Kita akan nak juga cari jawapan. Dan kita pula bila kita dengar benda tu, kalau kita tak ada keyakinan pada Allah, habislah kita mesti macam alamak, ustaz pun tak boleh jawab. Tapi kalau kita ada keyakinan pada Allah, ya kita baca je, kita buat je yang akan bagi faham Allah, yang akan bagi ilmu Allah. So kita dah akan macam, betul lah ustaz, Allah yang akan bagi faham. Guys, sebelum kita belajar minum susu, ada masuk kelas tak? Tak ada pula kan. Tak ada pula mak kita cakap dengan kita kan, macam ni sedut. Tapi kita boleh kan? Kita boleh nyonyot susu, kita boleh telan susu, kita boleh buang air. Siapa ajar tu? Kan. Lepas tu bila kita besar sikit, kita macam saya ada anak kan, kita tengok anak kita dah 2 tahun 3 tahun, dia dah mula bercakap, dia dah panggil mami kan, dia dah panggil daddy. Kita belum ajar dia lagi tu. Dia tengok je siapa yang ajar dia sebelum tu kan. Mestilah Allah kan. So guys, ilmu sangat penting. Kejayaan hanya ada dalam agama. Taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad SAW. So insya-Allah guys, ada kejayaan kita dunia akhirat insya-Allah. Sama-sama Kalau boleh nak sama-sama. Dia tak boleh sorang-sorang. Dia tak boleh sorang-sorang. Maksud saya nak bersama-sama tu, bila saya kongsikan benda ni, dan saya dapat benda ni pun bukan saya korek-korek sendiri, cari-cari sendiri, tak. Saya dapat daripada ustaz-ustaz saya. Saya duduk dengan diorang kan. Diorang cerita kat saya cerita dekat korang semua kan. So korang punya kerja pula, tugas korang pula adalah menyampaikan lagi, share lagi, bagi tahu lagi kawan-kawan apa yang korang dengar. Ada poin-poin yang korang rasa menarik, yang macam betul lah, bagus lah benda ni, dia make sense lah boleh share supaya pahala kita semua mengalir. Allah terima amalan kita dunia, akhirat, dan akhir sekali tempat yang paling kita inginkan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, syurga Firdaus, syurga paling tinggi, dan kita nak masuk ke situ tanpa perlu dihisab. So kita doa kita pergi dengan keadaan husnul khatimah. Amin, insyaAllah. So guys, thank you. Anda dah layan saya daripada hari tu sampai sekarang ni. Baru ni 4 episod kan. So saya doakan kejayaan anda semua dunia akhirat. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi di musim yang akan datang. Saya Nabi Ahmad. This is Celebrity Podcast. Assalamualaikum. Bye-bye.